Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, yang dimuliakan pengurusi dan ahli yang terkuasa masjid, al-fadhil, tuan-tuan imam, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla pada malam ini kita dapat saya sampai ke Masjid As-Sabirin, masjid qaryah tuan-tuan di sini. Mudah-mudahan perhubungan al-ukhuwah ini bertambah, dan hari ini pula kita meraihkan para jemaah yang bakal menunaikan fardu haji pada tahun ini 1436, dan insya-Allah kita juga bakal menjadi tetamu Allah ataupun yang sudah pun melalui hari yang bahagia sebagai duyufur rahman. Haji adalah merupakan suatu perhimpunan tahunan yang Allah SWT syariatkan kepada kita sejak zaman dahulu lagi, di zaman nabi-nabi sebelum daripada kita, dan ianya insya-Allah akan berterusan sampai hari kiamat, hatta yarisallahu al-arda wa man 'alaiha. Walaupun suasana berbeza. Kalau kita lihat zaman Nabi SAW dulu, bagaimana susahnya orang nak sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Dan Nabi sendiri berjalan daripada Madinah ke Mekah, perjalanan biasa 8 hari 8 malam. Kita hari ini daripada Malaysia, Kuala Lumpur ke Jeddah juga makan masa 8, tapi 8 jam. Jauh jarak tu. Dia 8 hari, kita 8 jam. Turun sikit di zaman tok nenek kita dulu, mereka berada dalam laut 3 bulan dalam laut pergi. Kemudian mari zaman kapal laut 2 minggu. Mari zaman kita hari ini, perjalanan yang begitu dekat. Cuma pihak tabung haji masih lagi mengekalkan tempoh kita berada di Mekah lebih kurang 45 hari ataupun lebih sedikit. Tuan-tuan bayangkan, kata-kata orang dulu, haji ini dianggap satu pengembaraan yang pergi mungkin tidak kembali, ataupun pergi sehat selamat kembali dengan haji yang mabrur. Itu gambaran orang dulu tentang perjalanan haji yang begitu susah, perjalanan haji yang begitu payah. Namun haji ini salah satu daripada mukjizat yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya, disebut dengan nama mukjizat yang tidak terhenti. Sejarah haji ini lama. Dalam Quran sebut saja di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam, sebagaimana disebut dalam suratul Hajj ayat 27. Iaitulah Allah SWT perintahkan Nabi Ibrahim setelah selesai membina Kaabah. Kaabah itu dibina beberapa kali banyak. Kemudian pembinaan yang dijelaskan dalam Quran iaitulah pembinaan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim AS. Wa iz bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'a. Allah kata, aku dah beri kepada Ibrahim tapak Baitullahil Haram. Dan sewaktu Nabi Ibrahim datang,
meninggalkan anaknya Ismail dengan isterinya Hajar, ditinggal di Mekah. Ibrahim berdoa, dalam doanya yang masyhur Ibrahim mengatakan, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar' inda baitikal muharram. Wahai Tuhanku, aku telah letak sebahagian daripada zuriat aku, iaitu Ismail, biwadin ghairi zi zar'in, di wadi yang tidak ada tanaman, tak ada pokok. Mekah sekarang ni baru nampak ada pokok bila dia orang tanam. Inda baitikal muharram, dekat dengan rumah engkau al-muharram. Maka dalam ayat ini menunjukkan Nabi Ibrahim sudah tahu di manakah tapak Kaabah. Ini diceritakan, saya tulis dalam buku ni, mungkin tuan-tuan dah tengok. Satu buku nama dia Makkah Al-Mukarramah, Kelebihan dan Sejarah. Buku nanti cantiklah kalau orang nak pergi haji bawa. Kita beri hadiah kepada bakal-bakal haji, biar dia baca. Duduk di Mekah, tengok apa ada cerita Mekah, daripada sejarah pembinaan, pembangunan negeri Mekah melalui Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail, sampailah kepada tempat-tempat manasik haji yang lain. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam letak anak dia di inda baitikal muharram, dekat dengan rumah. Tak ada lagi rumah masa tu. Pembinaan Kaabah selepas Nabi Ibrahim datang, anaknya Ismail sudah besar. Inilah satu perkara yang menjadi mukjizat bagi saya lah. Setiap orang nak pergi haji elok sangat, kita ulang kaji balik sejarah bagaimana haji itu menjadi kerinduan kepada orang-orang yang soleh di zaman dulu dan juga di zaman kita ini. Tengok dalam doa Nabi Ibrahim tadi, tuan-tuan boleh tanda. Nanti balik jemaah haji ni cantik. Balik rumah tengok pula ayat, daripada ayat 35 sehingga ayat 41 surah Ibrahim. Ibrahim kata apa? Aku tinggalkan bahagian daripada zuriat aku dekat dengan rumah kau. Apa sebab? Sebab nak suruh dia jadi ketua sini. La, Ibrahim kata, Rabbana liyuqimus salah. Wahai Tuhanku, tujuan anak ini dibesarkan, ditinggal di Mekah ini, liyuqimus salah, supaya mereka mendirikan salat. Subhanallah. Allah sudah gambarkan, Ibrahim dalam doa dia telah menggambarkan objektif. Anak dia ditinggalkan di Mekah ini dalam keadaan tidak ada air, dalam keadaan tidak ada perkara ini, liyuqimus salah. Betapa besarnya kedudukan salat. Dia tak kata aku nak suruh Mekah ni nanti membangun Masjid Haram besar, Kaabah dibina, orang pembangunannya banyak orang akan datang. La. Itu semua bukan objektif, tetapi itu semua mutatallabatil hayah, menjadi keperluan hidup. Hidup perlu kepada ni. Tetapi objektif utama liyuqimus salah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati manusia itu rindu, terikat kepada mereka. Hari ini para jemaah sekalian, tuan-tuan yang duduk dah pergi ke Mekah, teringat tak teringat kita? Teringat. Berbeza suasana. Allah SWT letak Kaabah ini awal rumah yang dibina. Apa ni dalam Quran, dalam surah Al-Imran 96, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Allah kata, aku jadikan rumah pertama dibina untuk beribadat, rumah yang di Mekah, iaitu Kaabah. Dalam doa Ibrahim, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati manusia terikat, rindu nak pergi kepada mereka. Orang yang dah pergi, kalau dia rindu, menasabah, memang dia dah kenal Mekah. Mana ada hati yang pergi ke Mekah balik tak mau pergi, walaupun kadang-kadang marah juga dia ke Pak Arab, layan dia tak baik ke. Ataupun bukan Pak Arab pun, kadang-kadang dia marah kepada travel agent yang bawa dia, yang menguruskan tidak baik. Kita boleh marah kepada orang kita, tapi Mekah lah tak ada orang marah dengan Mekah. Sebab Mekah Allah SWT jadikan tempat wahdatul ummah, kiblat yang menyatukan umat di seluruh dunia.
kiblat, ia menyatukan umat seluruh dunia di Mekah. Orang yang nak pergi tentulah dia rindu, lagi semangat. Saya kata walaupun kita hari ini sudah kenal Mekah, tengok gambar, tengok Facebook, tengok dalam internet, boleh katakan apa yang berlaku di Mekah, solat fardu pun, solat tarawih live daripada Mekah sudah ada. Tapi tetap hati kita mencintai bumi Mekah, kerana inilah berkat doa Nabi Allah Ibrahim AS. Dan Allah tetapkan Mekah itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, jadi bila satu tempat yang kita nak pergi, tentulah dia mempunyai kedudukan yang besar. Dalam kitab ini saja saya kumpul beberapa hadis yang sahih. Ia menyebut tentang kedudukan Mekah, kelebihan bumi Mekah. Di antaranya yang besar disebut dengan nama Mekah ini tanah haram. Tidak dibenarkan potong pokok dia, tidak dibenarkan tangkap hayawan dia, tidak dibenarkan buat benda-benda yang tak baik. Sehingga Allah sebut dalam Quran, wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin, siapa yang pergi ke Mekah cuba nak buat benda tak baik, nuziqhu min azabin alim, kami dah timpa ke atasnya azab. Mekah mempunyai kekebalan imuniti yang begitu besar. Negeri lain kalau kita niat nak buat tak baik, tak ditulis lagi, sehingga orang tu buat. Di Mekah tidak. Yurid, siapa dia berniat je nak buat tak baik, nuziqhu min azabin alim, Allah kata aku timpa ke atas mereka azab. Itulah dia panggil kekebalan bumi Mekah. Dan salah satu daripada namanya Mekah. Nama dia juga Bakkah. Apa makna Mekah? Bakkah maknanya ia menundukkan. Mana-mana orang yang pergi ke Mekah cuba nak buat tak baik, Allah Ta'ala akan hancurkan dia. Sebagaimana contoh Abrahah yang berlaku pada Abrahah. Bila kita mari tentang haji dengan Mekah, dua perkara yang tidak boleh dipisahkan. Kerana haji ibadat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala berwaktu dan bertempat. Dalam bahasa kita belajar kursus, saya tak tahu yang mana nak pergi bakal haji kita ni. Senang nak tanya hak dia kursus tu, ingat ke tak? Dia ada dua miqat. Satu dia panggil miqat makani, satu lagi miqat zamani. Jadi Mekah ni ada dua. Satu lagi masa, satu lagi tempat. Macam kita hari ni solat. Solat ada masa. Tapi masa dia tak kira di mana-mana. Dia kira masa di mana tempat kita duduk, masuk waktu, jatuh matahari, terbit matahari, itu tempat. Haji tidak. Masanya iaitulah pada hari 9 Zulhijjah, waktu wukufnya selepas salat zuhur pada hari tersebut di Arafah. Tak boleh pindah tempat. Marilah siapa kuasa besar dunia, kita kata kita nak pindah tempat tak laik, tidak ada hak untuk orang pindah. Ini kuasa khas Allah Ta'ala beri anugerah di Makkah. Sehingga Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan Al-Hajju Arafah. Haji itu pergi ke Arafah. Siapa tak pergi Arafah, duduklah 100 tahun di Mekah, dia tak akan dapat haji. Saya pun tak kata 10 tahun, 100 tahun duduk di Mekah tak dapat haji. Sebab mesti pergi ke Arafah. Saya yakin dan percaya bakal haji dan hajah sekalian ni dah kerusuh dah. Saya pun tak nak tanya dah berapa rukun haji, berapa wajib haji. Itu kita sudah buat. Nah, kalau tanya pun dia dapat tiket dah nak pergi. Tetapi yang saya nak kongsikan dalam perbincangan yang ringkas ini, beberapa tip ke arah meraih haji yang mabrur insya-Allah. Jadi macam mana kita nak dapat haji mabrur? Birrul haji itu apa benda? Para ulama meletakkan birrul haji, biasa kita dengar haji mabrur. Apa dia haji mabrur? Orang pun duk cari apa dia haji mabrur. Macam satu benda yang ajaib mencari. Sama juga bulan Ramadan ni kita cari Lailatul Qadar. Betul tak? Jumpa tak jumpa? Tak tahu nak jawab. Ada orang duk mesej kat saya pagi dia hantar mesej, "Ustaz, dekat kampung saya ni pagi ni cerah ya langit. Semalam pun tenang." Dia nak saya kata Lailatul Qadar dah tu. Mudah dia nak buat keputusan. Malam esok tak pergi masjid dah. Lailatul Qadar dapat dah semalam. Pergi haji pun sama juga. Apa dia haji mabrur? Adakah haji mabrur ni satu benda yang ajaib?
Bila kita dapat tu, kita jadi hebat ke macam mana, maka para ulama mengatakan haji mabrur itu bukan satu benda yang kita boleh tengok, tetapi suatu amalan yang mesti dibuat. Malam pagi tadi saya jumpa ada seorang nak pergi haji. Semangat dia nak pergi haji betul. Tapi dia kata, saya dia bermasalah ustaz. Kenapa masalah awak? Saya tak pergi kursus haji, dia kata. Dia kota pun kota khas dia. Adalah orang hebat juga. Saya kata tak apa, masa masih ada lagi. Kebetulan saya buat satu rakaman 12 siri pengajian haji. Yang tuan-tuan kursus tu sampai 17-18. Kita tahu dah orang sibuk-sibuk ni, buat 12 cukup dah. Itu pun boleh buang lagi. Satu siri untuk sejarah Mekah dengan sejarah Madinah contohnya. Di buku ni tentang Madinah. Jadi saya kata boleh buang 2, ambil 10 je buat kerja haji. Dia tak boleh pandai, kata insya-Allah. Sebab haji kerja, bukan teori. Bukan satu benda kena belajar gini, tapi kita nak buat satu benda. Cuma satu je syarat. Yang pertama syaratnya ikut saya, taat. Orang kata pergi melontar gini, pergi begini. Jangan pergi sendiri. Benda tak aja buat. Ada setengah orang dia pandai-pandai lah. Pergi tengok orang lontar, tanya lontar kat mana tadi? Dia pun tak tahu kat mana. Dia tahu tempat orang melontar. Melontar ada 3 tempat. Jamrah Ula, Jamrah Wusta, Jamrah Kubra. Jadi kita lontar hari pertama hari raya tu, ikut jumpa pakai lontar lah. Maka bila sebut tentang birrul hajj, haji yang mabrur itu, kata di para ulama, ada 2 perkara yang mesti ditunaikan. Yang pertama disebut dengan nama melakukan kebajikan. Birrul hajj itu lakukan benda-benda yang baik. Yang kedua, menunaikan segala rukun dan syarat-syarat. Jadi dalam rukun kita belajar, wajib haji gini. Ustaz kata rukun haji kena buat. Wajib haji tak apa tak buat, itu silap. Yang menyebabkan orang jadi malas nak buat. Pasal ustaz kata tak apa tak buat. Lah, kita tak boleh kata tak apa tak buat. Kita kena kata wajib haji tu mesti kena buat. Rukun haji mesti kena buat. Kalau tak buat tak jadi. Wajib haji juga mesti kena buat. Kalau tak buat berdosa. Tak situ. Barulah kata tak buat berdosa. Ustaz kata tak apa tak buat, tapi berdosa. Apa makna dosa? Bagaimana kita mendapat haji mabrur? Awal-awal lagi kita telah mengingkari perintah Tuhan yang kita pergi. Kita pergi haji ni orang panggil Duyufur Rahman. Haji disebut dengan nama tetamu Allah. Tuan-tuan kalau mari rumah, kita jemput orang mari rumah. Dia mari rumah kita, habis benda duk gosok dalam almari lah, tengok barang kita lah. Kadang-kadang pergi jenguk kat dapur. Bukan sekat jenguk saja, komen pula. Sepohnya dapur dia. Apa nak ke? Agak-agaknya tuan rumah letak hidangan baik ke, tukar pinggan plastik dia ni keluar dah. Nak bagi pinggan yang mahal-mahal pun tak tergamak. Sebab tidak berdisiplin. Bagaimana kita nak birrul hajj, mendapat haji mabrur, dalam keadaan kita tidak berdisiplin dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi apa disiplin yang patut kita buat? Yang pertama sekali, iaitulah menunaikan rukun dan syarat-syarat. Jangan kita pandang lagi rukun haji nak buat apa dia. Bermula dengan kita niat. Niat di mana? Tengoklah perjalanan tuan-tuan ke arah mana. Ada jemaah haji dibawa terus ke Mekah, maka kita diminta supaya berniat di atas kapal terbang, di miqat Qarnul Manazil ataupun miqat atas kapal terbang. Kalau kita dibawa ke Madinah dulu, maka kita akan berniat di miqat Zulhulaifah. Itu dia panggil tempat berniat. Tempat nak berniat di mana? Di miqat. Itu wajib. Tapi berniat haji itu rukun. Ini kadang-kadang keliru sini. Kalau tanya tempat niat mana? Miqat. Rukun niat kat mana? Itu keliru. Niat di hati. Niat haji dalam hati. Tapi tempat kita nak berniat itu di miqat. Itu wajib. Itu dia panggil perbezaan yang orang pergi kursus insya-Allah dapat memahami. Yang lama-lama pergi pun kena ulang kaji balik. Yang kedua, kita akan pergi melakukan tawaf. Bila sampai, sama ada tawaf umrah ataupun tawaf qudum bagi jemaah yang melakukan haji ifrad. Bagi orang yang haji tamattu', dia panggil tawaf umrah. Lepas tawaf kita akan sa'i, kemudian lepas tu barulah dibawa ke Arafah. Daripada Arafah ke Muzdalifah, daripada Muzdalifah ke Mina, Mina melontar jamrah. Kemudian pada hari rayanya, kemudian diikuti dengan melontar 3 jamrah pada hari 11, 12
dan hari 13 bagi orang yang nafar sani. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, itu dia panggil melaksanakan rukun, wajib, sunat haji dengan sempurna. Itu dia panggil birrul hajj. Cara untuk orang mendapat haji yang baik. Hari ini bila kita selesai daripada perjalanan hidup kita di sini, kita yakin dan percaya orang yang nak pergi haji ni semuanya ikhlas lillahi ta'ala. Tak ada lah orang pergi main-main, kecuali orang yang terlalu kaya sangat. Saya jumpa lah orang hebat-hebat ni. Waktu saya belajar tu, saya jaga pakej yang mahal-mahal. Dia main-mainnya dia. Saya kerusuh tak pergi, ustaz. Seronok dapat kotak khas. Habis tak apalah, ini kali pertama datang, saya nak tengok-tengok dulu. Sedap dia ayat dia, nak tengok-tengok dulu. Saya kata, orang yang kali pertama ni lah orang yang betul-betul melakukan ibadat. Sebab dia belum lagi menjadi tetamu sebelum daripada ini. Belum tahu lagi apa itu perasaan haji, apa itu tawaf, apa itu wukuf. Tiba-tiba kita kata ini kali pertama ni, tengok-tengok dulu, nanti saya datang nanti saya buat yang perfect, yang terbaik. Kita mengatakan itu satu kesilapan yang cukup besar. Nak buat haji, buatlah cara betul-betul. Dia disebut dengan nama haji itu amali. Maka orang yang nak bercita-cita nak haji, tuan-tuan kena ingat, amalan yang mesti kita laksanakan, iaitulah semua sekali perkara-perkara yang dituntut di dalam amalan haji, sama ada rukun, wajib ataupun sunat. Dia bagi 3 kan. Jadi setengah orang ni bila kata sunat, tak apa, sunat tak buat pun. Yang wajib pun tak apa lagi, boleh bayar dam. Kita kata tidak. Yang wajib boleh tak buat, tapi dengan syarat kalau ada keuzuran. Uzur, tak apa tak buat. Tapi kalau saja-saja nak tinggal, itu berdosa. Macam mana nak dapat haji mabrur dalam keadaan kita berdosa? Maka dalam pelaksanaan ini, para jemaah sekalian, di antara perkara yang ajaib yang disebut dalam ayat Quran tentang haji, iaitulah wazkurullah fi ayyamin ma'dudat. Allah minta supaya kita banyak menyebut nama Allah. Haji, zikir. Kata di dalam hadis yang disebut tentang ayyamu Mina, hari-hari kita duduk di Mina tu, duduk dalam kemah di Mina ni, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah, iaitulah hari makan, minum dan zikir. Kita jangan ambil hadis kerak ya. Dia kata hari Mina ni, Nabi kata hari makan, hari minum, zikir tak ambil lah. Hanya berzikir. Terdapat banyak ayat-ayat Quran yang menyebut tentang zikir. Fa iza qadaitum manasikakum fazkurullah. Bila selesai kamu mengerjakan haji, zikir. Summa afidhu min haitsu afadana, kemudian berangkatlah kamu daripada Arafah, wastaghfirullah, pergi istighfar. Maka selain daripada melaksanakan rukun dan sunat tadi dan wajib tadi, tuan-tuan kena tanda, yang kedua, perbanyakkanlah zikir dan istighfar di dalam sepanjang kita mengerjakan haji. Dan syiar haji dalam kita berihram, iaitulah at-talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ingat dah? Labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nabi kita namakan labba bit tauhid. Talbiyah itu dia panggil seruan kepada tauhid. Artinya haji kita pergi buat pada tempat, tawaf keliling Kaabah, pergi ke sa'i antara Safa dengan Marwah. Jadi itu perbuatan kita ini, perbuatan ini sama dengan perbuatan orang-orang jahiliah zaman dulu. Orang jahiliah pun tawaf, cuma bezanya kita pakai baju, pakai ihram, dia tak pakai baju. Puak jahiliah ni dia kira ni ibadat dengan otak dia. Dia kata apa? Baju ni kita pergi tempat macam-macam dah. Tempat maksiat pun pergi, tempat kepok pun pergi, contohlah. Jadi dengan baju ni nak pergi tawaf tak layak. Habis ini dia panggil berkira dengan otak. Dah tak layak, pergi basuh lah dulu contohnya. Lah, tak boleh pakai baju terus. Dia pakai buka baju dia letak situ, dia telanjang tawaf. Lepas dia baca syair lah, al-yawma yabdu kulluhu aw ba'd. Hari ni nampak semua kan, nampak sebahagian.
fama yabdu minhu fala uhilluhu. Hak mana hak nampak tu aku tak halal tengok. Otak jahiliah punya tadi. Mu buka kamu ni, kamu tak mau orang tengok pula dah. Itu cerita. Maka bila kita dalam keadaan tawaf, para jemaah sekalian, apa yang kita nak dalam ini, iaitulah tentang ibadat, dia panggil hati melakukan haji. Ada orang duduk komplain, dia kata, Ustaz, kenapa kerajaan Arab Saudi ni buat bangunan besar-besar dekat Kaabah? Kita mungkin nak komplain juga tak? Macam tak puas hati je kita. Dah lah buat jam paling tinggi pula di kawasan itu. Saya kata Arab Saudi terpaksa kena buat untuk nak merealisasikan hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Di antara tanda-tanda kiamat, orang-orang Badui yang berkaki ayam ini meninggikan binaan. Jadi kalau dia tak buat binaan ni, mana hadis tu tak berjalan, lama lagi lah nak kiamat. Saya berkata usik kawan-kawan Arab, kata kamu ni gopoh lah, nak cepat lah. Dia kata cepat apa? Malaysia, cepat apa cepat? Kata cepat nak kiamat. Mana dia tu? Tu membuat tanda kiamat besar tu. Marah juga dia ni. Sambil-sambil bergurau kena dia. Tak boleh dah nak buat. Tetap yang menjadi persoalan kita hari ni, bukan bangunan itu mengganggu perjalanan kita, tetapi yang mengganggu perjalanan kita, kita pergi haji dengan hati ke kita pergi haji dengan beg kita? Kalau pergi bawa beg saja, bawa bekalan-bekalan je, apa benda yang kita tak bawa, semua boleh belakang tak? Dalam beg tu orang cerita masa kursus haji, kata kalau tak lalu makan bawa serunding, bawa lah kita. Kalau orang Kelantan bodoh pun bawa lagi. Nak kata apa? Semangatnya nak makan. Tetapi jiwa kita, perasaan kita bawa tak bawa. Sebab saya tengok orang soleh zaman dulu, bila solat dekat Kaabah menangis. Di zaman kita hari ni, Masya Allah, ramai lagi orang menangis dekat Kaabah. Satu peristiwa, satu malam saya duduk dekat Kaabah, imam baca satu ayat, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Ayat ni, adakah kamu nak bunuh seorang laki-laki yang dia kerana dia berkata Tuhan aku ialah Allah. Imam ni menangis teresak-esak. Jemaah kita ni hak tak faham apa, menangis juga dia, sedih ke imam. Dia sedih ke imam. Jadi orang yang faham semua menangis sebab imam duduk tepi Kaabah. Teringat kita kepada satu hari Nabi SAW telah dicekik dengan kainnya di tepi Kaabah. Sehinggalah datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar tarik kain ini. Abu Bakar kata kepada Quraisy, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Muna bunuh orang ni sebab dia kata Tuhan aku Allah. Peristiwa yang berlaku. Bila kita tawaf, kita ingat tak Nabi tawaf? Ingat. Bila kita sa'i, kita ingat tak Nabi kita sa'i? Kita ingat. Maka itulah yang disebut haji. Innama ju'ila tawafu bil bait was-sa'i baina safa wal marwa wa ramyil jimar li iqamati zikrillah. Tawaf, sa'i, melontar, semuanya untuk mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang pergi melontar, kita bawa batu, ustaz kata nak melontar, batu besar mana? Ujung jari. Betul tak? Besar ni. Kalau ambil besar ni, Nabi larang. Nabi kata, iyyakum wal ghulub, aku larang kamu ambil batu besar. Binasa orang dulu sebab ghulub, melampau. Sebab batu besar ni kalau tak kena syaitan, kena kepala orang. Takkan kita nak tukar kawan jadi syaitan pula. Maka besar ni. Kalau besar ni, biasanya kalau kita nak pergi melontar, saya suka tanya orang, ni nak pergi mana ni makcik ni? Melontar. Melontar apa? Melontar syaitan. Syaitan mana takut batu besar ni? Makcik pula basuh batu tadi tak? Dia kata basuh juga. Kita ni ada benda yang sesuatu yang kita nak. Nabi kata liiqamati, bukan pergi melontar syaitan, tapi liiqamati zikrillah. Kita melontar itu menunjukkan kepatuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pergi daripada Aminah, Mu'aisim, berjalan 2-3 km ke Jamrah. Sampai di Jamrah, naik jambatan pergi Allahu Akbar 7 kali, pusing balik. Apa kerja ni? Apa kerja ni? Tak ada kerja. Berjalan letih, pergi lontar balik. Zaman kita hari ni tambah satu lagi kerja, pergi selfie pula dekat kamu. Itu satu penyakit baru pula tu. Selfie pula.
Tetapi Nabi kata liiqamati zikr. Kita berjalan tu kita berzikir. Kita berjalan ni kita teringat di celah-celah lorong inilah Nabi SAW dulu sedang berdakwah kepada kaumnya. Di antara celah tempat melontar inilah Rasulullah SAW bertakbir, bertalbiyah bersama para sahabat melontar di jamrah. Maka semua perbuatan yang dibuat itu mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tidak mungkin kalau kita pergi haji tak rasa apa-apa, maka itu bukan salah bangunan, tetapi salah hati kita tidak tawaf. Hati kita tidak melontar, hati kita tidak duduk di Arafah. Di antara tip yang biasa saya berilah kepada para bakal-bakal haji dan hajah yang menjadi pengalaman saya membimbing jemaah-jemaah haji ini, iaitulah tentang menjaga kebajikan. Di antara birrul haj, selesai kita daripada rukun, wajibnya dan perkara-perkara ibadat dengan zikirnya, di antara kebajikan sama-sama kita, ini sangat penting. Kadang-kadang kita dia panggil nafsi-nafsi, jangan kata ini beg saya ni, tarik beg kita. Sedangkan kita ni kuat. Makcik-makcik itu tak larat nak berjalan. Apa salah kita tolong angkat beg dia, buat naik bas, turun bas, naik kapal terbang. Ini dia panggil birrul haj. Waktu di Mina, waktu susah nak ambil makanan, orang tua ni tak sihat, kita tolong ambil makanan beri ke dia. Apa salah? Tengok tuan-tuan, saya suka bawa beberapa cerita ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabat anil bir. Apa dia bir? Kebajikan tu apa? Nabi kata husnul khuluq, baik perangai tu. Ini pesanan-pesanan utama kepada orang pergi haji, sebab mereka akan mengembara 40-45 hari berjalan bersama. Tentulah di sana ada benda yang kita suka, ada yang tak suka. Cuma jangan celupa, jangan lebih sikit permintaan. Jangan. Mekah ni bahaya. Ada setengah orang tu dia over sangat. Dia kata, ya Rabbi, kalau saya sihat, saya nak bantu orang susah di Mekah. InsyaAllah doa orang nak pergi haji makbul. Saya jumpa seorang pakcik, 2 hari duduk Mekah, mari menangis. Kenapa menangis? Dia kata nak minta tukar bilik. Apa sebab nak tukar bilik? Orang dalam bilik kita tu sakit saja dia. Awak, pakcik, sihat. Kata ada masalah ke apa dia? Ada minta apa di Malaysia dulu? Dia termenung sejak, menangis. Apa, minta apa? Dia kata saya doa Allah, sekiranya Allah Ta'ala beri saya sihat, saya nak bantu orang sakit. Saya kata Alhamdulillah, sebab Pak Cik dapat mengesan Allah kabul doa di Malaysia lagi. Orang dalam bilik sakit, memang dia kena jaga orang tu. Dia perkesak air mata balik bilik, menyesal aku, doa tak terkalu. Tak usah duduk menunjukkan kita ni over pelik sangat. Ada seorang tu mari gosok, ustaz, saya ni akan taat setia kepada ustaz. Jenis sumpah-sumpah taat ni jangan main masalah. Saya akan ikut apa ustaz kata. Dia jadi ketua pembangkang di Mekah. Apa saja kritik ustaz dia. Sebab over sangat. Jadi biarlah kita bertawaduk dalam kita nak pergi haji. Kita berdoa, ya Allah, mintalah aku selamat pergi balik. Mintalah sihat wal afiat ada di Mekah. Mintalah Allah Ta'ala beri pada kita hidayah dapat melakukan ibadat dengan baik, dengan sempurna. Banyak baca Al-Quran, banyak berzikir, banyak bantu orang. Minta gitu saja. Jangan duduk janji dengan Tuhan, kalau aku sihat bantu orang, dapatlah. Itu di antara benda-benda sepatutnya bila kita nak pergi, jangan terlebih sangat. Ini kadang-kadang kita ni semangat lebih. Biasalah orang nak pergi haji kan. Jadi niat macam-macam, Allah Ta'ala kabulkan apa yang kita nak, kita dapat, kita susah. Ada seorang sahabat ni sakit dia, kurus kering, sakit. Nabi pergi ziarah dia. Nabi kata, meminta apa dengan Tuhan? Dia kata, aku doa, ya Rabbi, sekiranya saya bersalah, hukumlah saya atas dunia ni. Nabi kita bertakbir, Allahu Akbar. Kenapa kamu bercakap dengan Tuhan macam ni? Kita bercakap dengan manusia boleh lah. Awak tak percaya dengan saya, belah dah ada saya. Kita tahu dah bini tak akan belah dah ada dia. Belah jadi janda lah dia. Nah. Kita dengan kawan, awak tak percaya dengan saya, boleh lah kata tak. Dengan Tuhan nak cakap, kalau aku salah. Ada kala salah kita tak tahu pun. Kita tak perasan kita buat salah. Allah Ta'ala jatuhkan hukum sampai kurus dia ni. Nabi kata, kalau kamu kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, sudah cukup. Kenapa kamu minta yang pelik-pelik? Itu larangan Nabi. Maka biarlah kita pergi secara baik. Nabi kata,
albir husnul khuluq, kebajikan itu kita buat benda yang baik. Ramai di kalangan ulama-ulama besar, di antaranya Ibrahim bin Adham. Tuan-tuan kalau ngaji kitab tasawuf biasa dengan nama Ibrahim bin Adham. Bila nak pergi haji sekali dengan dia bagi syarat. Aku bagi syarat satu je. Dalam musafir sekali dengan aku nak khidmat kepada kamu dan aku nak azan. Subhanallah, tuan guru besar nak azan. Sebab apa? Kan dalam hadis Nabi sebut, kalau kamu tahu kelebihan azan dengan kelebihan duduk sah awal, nescaya kamu akan berebut nak duduk. Hari ni berapa orang nak berebut azan? Kalau bila sekali-sekala nak pergi ke tempat lain, puas cari orang ganti dah. Sebab kita bukan tak tahu, kita tahu kelebihan azan itu. Nabi kata tidak ada batu, kayu, pokok dengar suara azan kita, semuanya disaksi di sisi Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Jadi Ibrahim, aku nak azan dalam perjalanan. Sebab batu hok dengar azan kita ni, hok tak pernah dengar pun tengah perjalanan. Ni kalau tuan azan sini masjid ni saja, maknanya kau batu kampung ni kena belakang dah tu, tutup bila tu. Cam dah suara dah. Kita nak tu tengah pada pasir, di mana di airport kita, di tengah laut contohnya, tengah udara. Jadi semua tempat suara kita dengar. Yang kedua, aku syarat nak khidmat. Subhanallah, katanya sampai dalam cerita yang panjang, dia khidmat dalam keadaan dia berpuasa pun ada. Ibrahim bin Adham, Amrullah Mubarak. Jadi tuan-tuan bacalah sirah salafus salih, sejarah orang-orang salafus salih, bagaimana mereka menunaikan haji, iaitulah mereka khidmat kepada orang. Tuan-tuan jangan rasa payah. Kita duduk di Mekah nak buat kenduri payah, kan? Nak buat kenduri payah. Apa salahnya kita tolong ambil je makanan hak tabur haji hantar ke hak package ke, kita tolong ambil bagi kepada orang. Ambil air beri, ambil buah bagi. Kata di para ulama, ambil air dalam sungai, cebruk air dalam sungai beri orang minum, itu sudah dikira pahala memberi minum kepada orang. Kalau hari-hari kita boleh khidmat macam ni, kita dapat pahala hari-hari. Beri orang makan di Mekah, beri orang minum di Mekah, kutip sapah di Mekah. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, inilah di antara perkara yang kadang-kadang kita kurang. Tak dapat motivasi. Dia dapat je, saya pergi dengan package. Turun-turun bas, ambil beg ustaz, ini beg saya ya. Ustaz pun sengih jawab, kerja ustaz angkat beg orang. Nak kata apa? Jadi kerja sama, nak tolong menolong, bantu mungkin kurang. Yang terakhir yang saya boleh bagi tip kepada bakal-bakal haji khasnya, iaitulah tentang waktu kita berada di Arafah. Di Arafah, apa yang kita nak buat? Di antara Zuhur dengan Maghrib, Zuhur dengan Maghrib tempohnya lebih kurang 5 jam setengah. 5 jam kali 60 minit ada 300 minit. 300 minit campur 30, 330 minit saja ada. Panjang ke pendek? Yang kata berapa jam? 5 jam. Oh lama. Duduk Kuala Lumpur sampai Kota Baru, rasa lama. Kita kira minitnya 330 minit. Apa yang haji hajah nak buat 330 minit? Setengah jam yang pertama memang dah habis. Solat zuhurnya dengan khutbahnya tamat. Tinggal lagi 300 minit. Maka di sinilah menjadi peranan kita sekarang. Ambil pen, ambil kertas, ambil buka kita punya handphone, laptop, tulis apa benda yang aku nak kata, apa benda yang aku nak bermunajat. Waktu berada di Arafah, saatnya begitu kritikal, ada 300 minit. Tulis. Yang pertama sekali, doa untuk diri kita sendiri. Untuk kita sendiri, itu mestilah, ya Allah, aku ni mari daripada jauh, membawa dosa yang banyak, membawa harapan yang tinggi. Husnuzan kami dengan Engkau ya Allah, supaya Engkau ampunkan. Pergi 30 minit. Minit yang kedua pun tukar doa. Isteri doakan suami, suami doakan isteri. Saya banyak terima aduan masalah suami kita ni suka sangat menghina isteri. Saya pun tak tahu kenapa. Dia sayang dengan bini. Dia kata waktu dia sayang dengan saya, Ustaz, Allah macam ratu dia buat dengan saya. Kata waktu mana dia sayang tu, dia pun tak apa nak jawab jugalah. Kadang-kadang tidur lah aku. Tapi kalau waktu dia marah, dia kutuk saya ni macam tak ada harga atas dunia ni. Itu ni antara. Tapi kalau orang lain dalam Facebook, tamu-tamu hak janda pula, dia puji melangit-langit. Ini penyakit ni. Jadi kita puji, ya maaf, kita duduk di Mekah,
Khususkan doa isteri doa kepada suami. Suami saya ni, ya Allah, ngadu dengan Tuhan. Bahasa dia ni marah tak tu kalu dia ni. Tak. Kalau bak solat Jumaat pun tak apa nak laju. Kelik Mekah ni biar jadi. Cuba. Suami ikat ke isteri dia, masya-Allah. Nak minta air pun tiga kali suruh buat, tak buat lagi contohnya. Ya. Keluar rumah pun tak apa nak tutup aurat. Jadi itulah dia panggil masa kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, masing-masing mengadu hal masing-masing. Kemudian doakan ibu bapa kita, kalau mereka masih sihat, doakan mereka hidup atas istiqamah, mati dalam husnul khatimah. Kalau mereka dah meninggal, kita doakan mereka bahagia dalam kubur, Allah beri keampunan, curahkan rahmat. Kemudian doalah kepada anak kita, cucu. 300 minit ini bagi saya satu masa yang cukup pendek. Tuan-tuan cubalah. Setakat pengalaman saya bimbing orang, dan saya sendiri juga buat benda ni, alhamdulillah ada kesan positifnya. Sebab kadang-kadang bela mari. Kita penat, letih daripada semalam lagi duduk di Arafah. Tak tidur, tak cukup tidur. Kita nak tidur kan orang pasang mikrofon besar-besar duduk zikir munajat di Arafah. Ini satu kekacauan yang berlaku. Kita dalam mesyuarat tabung haji dah janji, jangan ada orang buat munajat malam ni bagi orang tidur. Esok waktu wukuf, waktunya Zuhur sampai ke Maghrib. Ada macam-macam lah pakej dia bawa. Ustaz-ustaz dia suara-suara sedap ni pakat duduk munajat situ. Orang nak tidur tak boleh. Esok terlena habis. Ini jadi masa ni masa yang cukup besar. 300 minit untuk kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla waktu hari Arafah sehinggalah di saat hampir Maghrib. Hampir dengan Maghrib jangan duduk sibuk dengan benda lain. Saya kadang-kadang sedih tengok ni. Hampir dekat nak Maghrib dia ingat ke selesai dah wukuf. Dia pun berjalan sana sini pergi cari unta nak ambil gambar lah macam-macam. Kalau setakat ambil gambar dengan unta, taklah teruk sangat. Tapi yang berat laginya, ni pakcik-pakcik kita ni lah, pegawai kampung ni lah. Ada lagi orang lain sedang berdoa minta haji mabrur, dia dekat sibuk dekat tandas duk cari haji Marlboro. Ada juga. Bakar-bakar haji ada Marlboro tu, campur tu siapa hawa-hawa lagi dah. Isak juga 3 hari 3 malam ni, lepas tu taubat. Pergi Mekah jangan bawa haji Marlboro, jangan. Saya kena marah hampir setiap tahun. Sebab tabur haji bila hari Mina, dia suruh kita forum dekat Mina. Saya kadang-kadang dengan Datuk Daud Cik Engoh, macam-macam ustaz yang ada, isu yang kita bawa isu haji Marlboro. Dia kata ustaz ni pun tak ada tajuk lain. Memang masalah kita. Maka para jemaah sekalian, biarlah kita ambil masa yang baik ini. Inilah peluang yang besar untuk kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Doa sungguh-sungguh minta Allah Taala kabulkan apa yang kita nak. Inilah dia panggil beberapa tip bagi orang yang nak pergi haji. Saya masa kita sangat terhad, jadi saya syorkanlah, bukan nak kempen buku ni, saya pun tak bawa buku, tuan nak cari di kedai. Tajuk dia Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah, dan kembar dia nama Madinah Munawwarah, kelebihan dan sejarah. Terbitan Telaga Biru ada di mana-mana buku, kedai-kedai buku, insya-Allah. Mudah-mudahan ada faedahnya untuk kita belajar, kita mengenali bumi dua tanah haram yang besar ini, Makkah dan juga Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu sajalah beberapa nasihat ataupun tazkirah untuk orang nak pergi haji dan bakar-bakar haji yang akan datang, tak tahu yang akan datang, dan juga bagi kita yang sudah jadi jemaah haji. Para ulama berbincang panjang tentang di manakah qabulnya haji, manakah tanda haji mabrur, mana tanda. Balik pakai kepiah, bawa serban 2-3 lapis, itu tanda orang baru balik Mekah. Tapi tanda haji mabrur, kata di para ulama, ringkas je. Di antaranya Imam Nawawi mendefinisikan tanda haji mabrur, qabulul haji, balik lebih baik daripada sebelum balik. Karena kalau kita balik tu tak ngaji, dulu tak belajar Quran, oleh kerana di Mekah kita baca Quran banyak, balik pun nak ngaji Quran juga. Dulu kita solat jemaah ni tak cukup 5 waktu, ni balik biar cukup. Dulu kita jarang tolong orang, bantu-bantu orang, hari ni kita bantu. Itu dia panggil birrul hajj. Maka para jemaah sekalian, kita yang sudah haji lama pun rewind balik, ingat balik. Jadi di kertas tu ada website saya, Abu Anas Madani. Tengok dia punya website, Abu Anas Madani nama dia. Cari, tajuk dia hadiah untuk jemaah haji. Saya dah letak dalam web ni beberapa siri kuliah, tazkirah, dan juga kata-kata nasihat untuk bakal-bakal haji. Mereka boleh murajaah, tengok balik apa agenda yang patut kita buat sepanjang kita berada di tanah haram,
Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan dan Allah jadikan kita termasuk di kalangan orang-orang yang dikatakan oleh pada mereka pada petang hari Arafah, afidhu maghfuran lakum, berangkatlah kamu daripada Arafah dengan dosa yang diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Cerita di Arafah ni panjang, saya hanya beri tajuk, nanti tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman-rakaman kita yang lepas, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.